166,857. Cannot be 160,000. Semua tu tadi pun dah ribu-ribu dah. Tadi 15,000 spesies. Kali campur dengan 306,000 kan? Tak, 306 spesies. Je. Mula. Semua sekali berapa? 166. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang
kepada semua yang telah bersama-sama dengan kita pada petang ini dalam siri dialog kepimpinan anjuran Institut Pembangunan Kecemerlangan Kepimpinan ILIT di bawah kluster kepimpinan. Baik, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang telah bersama kami seawal pukul 3 petang ini. Saya tengok dekat sini dah ada 100 lebih. Jadi ringankan tangan untuk kita share dulu. Kita share dan like kita punya program pada petang ini untuk kita sebar luaskan kepada mereka di luar sana yang mungkin tidak lagi bersama-sama dengan kita, dan yang pastinya untuk like page Facebook ILIT kita sendiri. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita memulakan siri dialog kita pada petang ini, saya rasa suka untuk saya meruar-ruarkan kepada mereka yang mungkin baru saja pada hari ini bersama-sama dengan kita. Sebenarnya dialog kepimpinan merupakan siri dialog program anjuran kluster kepimpinan di bawah Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Kepimpinan ILIT. Dan ILIT ini merupakan institusi di bawah Kementerian Belia dan Sukan dengan terdapat kluster kerjaya, kluster kepimpinan, kluster modal insan, kluster kenegaraan, dan hari ini anda semua bersama dengan kami di kluster kepimpinan. Baik tuan-tuan dan puan-puan, yang pastinya kepada mereka juga yang telah bersama dengan kami untuk jangan lupa membuat pendaftaran. Okey, pendaftaran dengan menekan butang menekan link yang telah disediakan di ruangan caption post dekat Facebook ni. Kalau tuan-tuan tengok dekat atas live ni, kita ada berikan link untuk tuan-tuan isikan pendaftaran. Dan setia untuk bersama dengan kami selama sejam lebih ini untuk tuan-tuan isi pula borang penilaian di akhir program nanti, kerana dengan mengisi borang penilaian tuan-tuan akan diberikan sijil penyertaan kehadiran bersama dengan kami. Baik, untuk itu saya rasa terus kita pada program kita pada hari ini, siri dialog kepimpinan kita pada petang ini dengan tajuk peranan pemimpin dalam membina peradaban hijau. Cukup menarik, unik jugalah saya boleh katakan tajuk kita pada hari ini kalau kita nak bercerita dalam skop kepimpinan, dalam aspek kepimpinan. Macam mana peranan pemimpin ini dalam membina peradaban hijau? Jadi kita bawakan hari ini panel jemputan yang cukup sesuai untuk membicarakan bagaimana peradaban hijau itu dapat dikaitkan dalam skop kepimpinan. Baik, sebelum itu saya perkenalkan terlebih dahulu siapakah gerangan panel jemputan kita pada hari ini. Beliau yang saya maksudkan adalah yang berbahagia Datuk Profesor Dr. Azizan binti Baharudin yang merupakan Ketua Pengarah Institut Keagamaan Islam Malaysia, IKIM, yang merupakan penyandang kursi perubahan iklim UKM YSD Institut Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia Datuk ni dah berkhidmat di Universiti Malaya dari tahun 1978 sehingga 2011, dan pada 2011 beliau telah dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, sehinggalah pada tahun 2015 dilantik menjadi sebagai Ketua Pengarah IKIM sehinggalah pada hari ini. Dan beliau juga telah banyak menghasilkan, setahu yang saya dimaklumkan, hampir lebih 200 penulisan buku artikel ataupun jurnal dalam bidang beliau, dan juga merupakan penerima anugerah pingat jasa negara oleh Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong pada tahun 2016. Suka juga untuk saya kongsikan panel kita ni sebenarnya merupakan penggubal deklarasi Islam mengenai perubahan iklim yang dilancarkan di Istanbul, Turki pada tahun 2015. Jadi cukup untuk menggambarkan kepada kita bagaimana agaknya cerita kita pada petang ini bersama dengan beliau nak menceritakan tajuk kita pada hari ini. Jadi saya tanpa membuang masa, kita terus persilakan yang berbahagia Datuk. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Puan Mulyana. Ya, saya. Sihat Datuk? Sihat walafiat, sama-sama kita ya. Ya, terima kasih kerana sudi untuk bersama-sama dengan kita pada petang ini di siri dialog kepimpinan ILIT, kluster kepimpinan ya Datuk? Ya, saya. Okey, jadi sebenarnya saya berikan ruang kepada Datuk untuk pertama kali bersama dengan ILIT. Mungkin ada yang Datuk nak sampaikan, nak ucapkan kepada kita. Silakan Datuk. Okey. Terima kasih Puan Mulyana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Puan Mulyana binti Tahir, moderator kita pada hari ini, iaitu penolong pengarah kluster kepimpinan di
di Institut Pembangunan dan Kecemerlangan Pimpinan AILID, juga kepada pengurusan di kementerian-kementerian yang dijemput hari ini, IPT, College Community, ketua-ketua jabatan dan serta semua para penonton lah ya puan. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam ukhuwah daripada IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jadi insya-Allah terima kasih banyak-banyak pertama sekali kepada AILID kerana telah menjemput IKIM bersama-sama petang ini untuk kita kata berbincang lah ya puan, mengenai satu perkara yang sangat penting dalam agenda negara sebenarnya, tetapi dalam rangka kita sibuk melihat perkara-perkara lain, kita terlupa mungkin bahawa isu alam sekitar atau kehijauan, nanti kita terangkan apa maksud hijau tu, adalah sesuatu yang sangat-sangat kritikal kita semua hadapi, khususnya golongan muda. Dan golongan muda ni, belia ini satu perkataan yang sangat besar, maknanya takrifnya semua yang berumur 15 hingga 30 tahun kan puan. Jadi di manakah belia ni, di manakah golongan muda ini, dan adakah mereka saja yang kita nak kongsikan pengalaman kita hari ini, insya-Allah puan. Baik. So ya. Okey Datuk, itu yang menariknya tu kan Datuk, kalau kita saya. tengok pada topik kita pada hari ini, bagaimana generasi kita pada hari ini yang bakal pemimpin itu mempunyai kesedaran tentang pengetahuan tentang peradaban hijau. Cukup menariklah untuk kita ceritakan kepada generasi kita pada hari ini. Jadi apa sebenarnya Datuk? Itu yang pertama kita nak bagi tahu kepada viewers kita di luar sana yang mengikuti kita ni, apa sebenarnya peradaban hijau ni? Kalau yang lebih jelaslah Datuk nak terangkan kepada kita. Ya, yang dimaksudkan dengan peradaban hijau ialah satu situasi, mula mungkin kita bincang sikitlah peradaban. Yang dikatakan peradaban itu ialah satu kehidupan di mana secara fizikalnya, secara kejiwaannya, mentalnya, ya, kita ini sihat walafiat. Ya. Sekarang ini kita menceritakan tentang, kita jarang guna perkataan tamadun, betul tak puan? Kita tak cakap tamadun, tetapi adakah kita sekarang ini berada dalam satu-satu tamadun tertentu atau tidak? Ya, jawapannya ya, tamadun moden. Tapi dari segi penggunaan, kita tak gunalah, kita tak katalah kita sekarang semua berada dalam tamadun moden. Tak, kita sekarang ini berada dalam satu tamadun di mana kehidupan kita tersusun, teratur dengan sistem-sistem yang ada di dalam sosioekonominya, sistem pendidikannya, sistem nilainya, sistem perundangannya. Ya, semua tu make up tamadun, ya. Membina satu tamadun. Jadi bila dikatakan tamadun hijau, ialah maksudnya tamadun kita ni mampu lestari, mampu melangkah ke masa hadapan the next 30, 40, 50, 100 years dengan cara yang sihat. Jadi persoalannya, adakah tamadun hari ini ni tidak demikian sifatnya? Jadi hijau tu sinonim dengan lestari. Hijau sinonim dengan lestari, ya. Dan nanti kita mungkin huraikan yang hijau tu apa konotasi hijau, ya. Jadi secara umumnya tamadun yang hijau adalah tamadun di mana penduduknya, manusianya sangat peka kepada keseluruhan persekitaran mereka, khususnya yang berkait dengan persekitaran yang fizikal. Yang di mana melalui persekitaran fizikal itulah kita menghirup oksigen yang bersih, kita mendapat air yang bersih, kita mendapat sumber makanan yang mencukupi, kita mendapat keselesaan dari segi suhu, ya. Itu semua adalah life support system. Air, tanah, udara, ini adalah sistem sokongan kehidupan yang paling fundamental. Jadi tamadun yang hijau adalah tamadun yang memastikan semua perkara yang mereka perlukan ini adalah mencukupi, bukan sahaja mencukupi untuk sekarang, bahkan di masa akan datang ini anak cucu kita juga boleh mewarisi yang sama. Jadi secara mudahnya lah kita maksudkan dengan tamadun hijau, ya. Okay. Ya. Betul. Jadi maksud kata dekat sini kita nak melihat kepada bila cakap peradaban hijau ni kita kaitkan dengan kelestarian. Kelestarian, betul. Warna hijau tu sendiri macam yang Datuk katakan. Konotasi dia apa kan? Dia warna hijau ni dia menarik sebab dalam spektrum warna tu dia duduk tengah-tengah antara kuning dengan biru. Cuba tengok. See? Kuning itu melambangkan kepanasan, tenaga, matahari, ya. Yang biru tu melambangkan apa? Air. Kehidupan, semua benda yang hidup, ya, all living matters diperbuat daripada air. Dan ini disebut dalam Quran juga, sangat menarik, ya. Jadi hijau duduk di tengah-tengah. Dia di antara punca kehidupan air dan yang menghidupkan, iaitulah tenaga, iaitulah matahari. So hijau ni selalu konotasi dia yang hidup,
ya, yang lestari, yang sehat. Jadi sekarang ni kita ambil contoh ni topik ini, adakah berarti kita ni tidak hijau? Okey. Itu mungkin kita boleh bahaskan sama-sama ya. Okey, Ya. okey. Okey. Jadi itu yang kita nak tahu hari ini daripada Datuk sendiri kan, bila Datuk kepakaran dalam bidang ini, dan bagaimana kami di sini nak melihat bahawa keadaan ini nak dikaitkan dengan aspek kepimpinan. Jadi pandangan Ya. Datuk sendiri, siapa Ya. sebenarnya pemimpin yang nak dikaitkan dalam peradaban hijau ni? Ya, siapakah pemimpin? Saya kira secara mudahnya semua kita adalah pemimpin kan, Puan? Ya, ya. Paling tidak pemimpin kepada diri sendiri. Okey. Pemimpin ini orang yang dicontohi. Jadi adakah kita mencontohi diri kita? Ya, sebab sebenarnya diri kita ini ada berbagai dimensi pula. Ada yang fizikal, ada jasmani kita. Tetapi jasmani ini berfungsi mengikut arahan siapa? Diri yang dalam, diri yang spiritual. Jadi diri yang spiritual pula siapa yang mengarahkan dia? Dia berpandukan apa? Itu di situlah masuknya nilai-nilai. So bila kita cakap pasal environment, alam kita cakap pasal benda luaran kan? Tapi segala-galanya bermula dari dalam. So siapakah pemimpin? Pemimpin itu adalah semua kita, tetapi perbezaan di antara pemimpin tu wujudlah. Ada orang dia memimpin pada diri dia saja, ada orang memimpin dalam rumah tangga dia, ada orang memimpin dalam classroom dia, di sekolah dia, di institusi dia. Dan seterusnya lah kita ada pemimpin di peringkat negara dan dunia ya. Tapi yang penting ialah pemimpin ini orang yang sidik, orang yang benar, orang yang tell the truth, orang yang amanah, jujur. Diberi tanggungjawab, dia jalan ke amanah tu. Orang yang fatanah, orang yang bijak, orang yang diilmu, orang yang tahu apa yang nak dikerjakan, yang nak dilaksanakan, dan cara-cara sesuatu projek itu boleh disempurnakan contohnya. Dia juga mesti ada sifat tabligh yang menyampaikan. Okey, sekarang ni kita semua tanya Puan, saya kan. So kita nak sampaikan apa pada orang? Jadi dalam konteks petang ini misalnya kita berdua ni dan kawan-kawan kita yang menjayakan program hari ini ialah untuk menyampaikan satu mesej di mana kita nak kata alam sekitar kita, dunia kita sangat tertekan akibat aktiviti manusia yang melampaui batas planet ini untuk menerima akibatnya. Contohnya, hari ini kita ada krisis, kita kata climate change, perubahan iklim. Apa maksudnya? Dengan mudah tengok saja di luar sana. Hari ini sejuk sangat dengan air hujan yang lebat, besok pagi panas macam dalam oven. Tiba-tiba ada banjir yang melampaui jangkauan, kan? Dan kita lihat air banjir tu kita panggil banjir termenung, anda dengar kan? Kenapa banjir termenung? Sebab air itu tak boleh mencurah ke laut balik. Kenapa? Sebab paras air laut sudah naik. Kenapa? Pernah tak kita terfikir paras laut itu naik sebab ais di kutub utara, bungkak ais tu dia dah cair. Ini mengakibatkan rise in sea level. Okay. Bila paras laut naik, jadi apa lagi yang terjejas? Kehidupan mereka yang duduk di tepi pantai. Kita cakap ni kita bukan nak menakutkan orang ya Puan. Ini kita maksudkan tadi, kita kena tengok topik ini ya, dan kita akan tengok banyak mana kesedaran kita, apa kita telah buat, apa kita perlu buat ya. Dan sekali-kali kita sangat-sangat tidak mahu menuding jari kepada sesiapa. Ini adalah masalah global. Okey, Malaysia duduk di mana Puan? Duduk di atas planet bumi. Planet bumi, keseluruhan planet bumi mengalami seperti kita mengalami pandemik. Dan pandemik itu juga ada kaitan sebenarnya dengan topik kita hari ini. Ya. So siapakah pemimpin? Semua kita ada pemimpin tapi darjahnya berbeza dari satu individu ke satu individu lain. Tapi mungkin yang penting kita nak sebut ialah setiap pemimpin itu perlu ada sifat-sifat tertentu, betul tak? Betul. Di situlah kita sama ada jadi pemimpin yang bagus ataupun yang mungkin boleh diperbaiki lagi. So apa ciri-ciri yang kena ada? Pemimpin mesti ada kreatif kan? Dia mesti boleh memikir sesuatu yang di luar kotak. Pemimpin mesti analytical, critical, tak boleh menerima macam tu je. Apa yang kita cakap petang ni dia mesti boleh fikir. Dia mesti ada EQ, kecerdikan emosi. Maknanya dia faham apa emosi yang dia lalui, apa orang lain lalui dan dia boleh manage dan kontrol. Kalau tidak, kita semua akan jadi huru-hara lah. Kemudian mesti ada skill-skill komunikasi. Ini biasa dengar, betul tak Puan? Ini adalah kita kata forte, kita kata kepakaran di pusat Puan. Ya. Tapi di sini kita nak katakan semua ini perlu dalam kita nak memastikan tamadun kita terus hijau. So we need the same skills. Active learning, kita mesti ada mindset yang sentiasa hendakkan benda baru. So
tahniahlah kepada Pusat Puan yang hari ini mengadakan webinar ini dan seterusnya akan datang. Salah satu inisiatif kita lah kan, Datuk. Betul. Dan kita harap inisiatif ini akan berkembang lagi. Kemudian mesti ada kepekaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya, kepelbagaian idea, dan boleh menghadapi, kita kata embracing change, mana boleh menghadapi perubahan. Sekarang dunia dah berubah Puan, norma baru, orang cakap norma baru. Bukankah itu sesuatu yang berbeza daripada sebelum ini? Perubahan telah berlaku, tapi kita boleh soal setakat mana kita dah beradaptasi dengan perubahan ini. Kita melihat peningkatan perkara yang negatif, contohnya perceraian, contohnya sakit mental. Adakah itu bererti kita punya skill-skill untuk menghadapi, untuk memimpin diri kita dan yang lain-lainnya, itu sesuatu kita boleh pertingkatkan. So insya-Allah siapakah pemimpin? Semua kita. Yang bererti kita semua ada peranan. Dan hari ini kita sama-sama berbincang dan mungkin ada kesudian nanti untuk menanya soalan dan memberi pandangan yang sama-sama kita boleh manfaatkan. Betul Datuk. Itu yang kita nak tahu bila Datuk berceritakan bagaimana keadaan sekarang, norma baharu kita ini, peranan pemimpin inilah kita nak tengok bagaimana nak berhadapan dengan situasi ini, apatah lagi dengan environment kerja yang berbeza, environment dekat rumah pun berbeza kan. Secara totalnya environment kehidupan kita berdepan dengan norma baharu. Jadi itu yang saya nak lihat, bagaimana itu yang kita nak tahu daripada Datuk sendiri, bagaimana daripada awal tadi tamadun itu sendiri dan keadaan peranan pemimpin kita. Bagaimana apa ciri-ciri seorang pemimpin yang perlu ada? Apa ciri-ciri pemimpin yang perlu ada bila berhadapan untuk memastikan kelestarian peradaban hijau kita pada hari ini? Namun sebelum terus kepada jawapan tu, suka untuk saya ingatkan kepada mereka yang hampir 300 lebih bersama dengan kita petang ni, Datuk. Kalau sekiranya ada sebarang soalan yang mungkin nak terus diajukan kepada Datuk berkenaan dengan topik kita pada hari ini, boleh terus type tuan-tuan dekat ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan dan terus dijawab oleh yang berbahagia, Datuk. Okey, terus kita kepada soalan yang tadi tu, Datuk, bagaimana ciri pemimpin yang perlu ada dalam melestarikan pemimpin yang ingin membina peradaban hijau ni? Okey, pertama sekali bila kita paslah perkataan hijau tu kan. Hijau tadi dari segi perkataan dia kan, datang daripada perkataan yang kalau dalam bahasa Inggeris green kan. Green tu datang daripada perkataan granny, GRENE ya. Yang dan kita boleh tengok bahasa Latin, bahasa berbagai bahasa lah ya, tetapi akhir sekali semuanya itu perkataan hijau itu ada konotasi untuk hidup, to grow ya. Ataupun dia melambangkan musim bunga, spring. Musim bunga ni kalau negara 4 musim tu, musim yang paling cantik lah. Dia sejurus selepas musim beku, bunga-bunga, burung-burung, binatang-binatang keluar daripada hibernasi dia, dan it's a very nice keadaan yang sangat menggembirakan lah ya. Dan dari segi spiritualnya, makna hijau ni ya, ini kalau kita tengok bidang psikologi dan lain-lain lah, dia bermaksud ada harmoni di situ ya. Ada keseimbangan, ada kelahiran semula. Macam pandemik ni mungkin dah melesukan kita kan. Jadi bila dah dapat vaksin nanti insya-Allah kita akan insya-Allah kita akan merasai semula kehidupan yang baru. Rebirth. Maknanya kita akan mendapat satu keadaan yang berlawanan dengan depresi yang kita ada sekarang ni lah. Jadi pemimpin yang boleh membantu proses kehijauan ialah pemimpin yang dalam tata kerja dia, katalah dia pembuat dasar ya, dia boleh memastikan dasar-dasar yang membantu alam sekitar, melestarikan alam sekitar itu dapat diaplikasi, dapat digunakan. Contoh apa? Contoh yang paling mudah lah, kita sekarang ini paling mudah, kita diminta jangan membuat pembakaran secara terbuka. Sebab itu akan menimbulkan jerebu dan lain-lain. Itu satu dasar kan. Jadi ada pemimpin di peringkat kementerian yang bertanggungjawab ya dengan alam sekitar, mungkin dikeluarkan dasar tu. Jadi kita pemimpin-pemimpin lain ni, contoh apa? Pemimpin-pemimpin di kampung, jawatan kuasa kerja kampung, JKKK. So penghulu-penghulu, ketua-ketua kampung, apa yang mereka boleh buat untuk menghijaukan
keadaan. Pastikan anak kampung dia, anak buah kampung dia tidak melanggar perkara tersebut. Di sekolah, siapa pemimpin di sekolah? Katakanlah guru-guru. Okey, bagaimana kita nak menghijaukan alam sekitar? Jimat tenaga, jimat air, jangan buang sampah sewenang-wenang, okey? Encouragekan recycle. Faham tak maksud saya? Jadi kita boleh huraikan konsep menghijau. Jadi di peringkat yang lebih sophisticated, yang lebih kita kata kompleks sikit, katalah kita seorang pembuat, seorang pengilang. Okey? Seorang pengilang. Kita nak buat plastik. Kita nak menghijaukan alam ni, macam mana rupa plastik kita sepatutnya? Yang boleh decay, yang boleh diserap balik oleh bumi. Sekarang ni banyak plastik-plastik yang dibuat, dia mengambil masa 500 tahun baru terurai balik. Okey. So dia kekal jadi plastik tu selama 500 tahun. So bayangkan berbilion-bilion tan plastik sekarang ni tersekat di permukaan bumi ni, ya, yang tak boleh hancur, tak boleh masuk balik ke dalam bumi tu, tak boleh terhurai. Okey. Puan sendiri membeli shampoo, membeli apa? Saya membeli macam-macam lah kat supermarket tu kan. Jadi kita boleh tengok dekat label tu kan, dia punya asal usul dia, adakah barang-barangan itu adalah barang-barang yang hampir pupus, contoh. Okey, adakah barang-barang itu jenis kimia yang akan merosakkan alam sekitar? Kena tengok yang tu lah kan. Tengok itulah. So semua tu ada kepimpinan di semua tahap perkara tu, ada orang yang memimpin to make sure. Pemimpin cakap tadi orang yang dicontohi. Tetap orang yang amanah. Jadi pemimpin ni dia beramanah kepada dalam segi dia menjaga alam sekitar. Dan dari sudut agamanya kita semua adalah khalifatullah. Kita adalah wakil Allah di muka bumi. Dan tugas kita di sini untuk menjaga alam ini. Jadi sudut agama pun kalau kita tak lakukan perkara ni, kita dah masuk zon salah. Dan kalau kita ada masa, kita boleh kupas beberapa ayat Quran yang di mana Allah sebut Allah tak suka orang melakukan kerosakan di muka bumi. Dan malangnya, ya, kita sekarang ini sedang melakukan kerosakan-kerosakan ini tanpa kita sedar. Ya. Maksudnya bila kita manufacture, bila kita membuat barangan, bila kita melakukan riadah, bila kita potong hutan sewenang-wenang, ya, tak perlu pun kita tebang, kan? Sebab kita suka, kita ingat menebang hutan bila dah clear tu okey. Tak, kita tak faham. Salahnya pokok-pokok di atas atas bukit dan gunung tu dia ada merupakan daerah water catchment. Dia menangkap hujan. So bila dah tarah, kita dah usik proses penadahan air hujan. Kita dah encroach dekat cycle air tu. And so on. So perasan tak? Maknanya kita kena ada sikit fakta dan data mengenai alam sekitar ni. Secara mudah je lah. Nanti tak payahlah buat PhD lah pula dalam alam sekitar. Tak. Jadi aku maksud tadi pemimpin tu dia kena fatanah, dia kena bijaksana, kena ada ilmu sikit. Ya? Jadi bagaimana pemimpin boleh memastikan kehijauan ini berlaku? Banyak sudut mungkin sebenarnya boleh di Google aja. How to green things. Dan daripada peringkat yang paling mudah di sekolah, di rumah macam mana kita nak menghijau? Siapa pemimpin dalam rumah? Puan Mulyana lah. Kalau rumah puan pemimpin kan? Ya, dekat dapur tu lah. Minyak goreng tu apa buat? Kita tak boleh buang kat longkang. Sekarang dah ada di mana kita boleh jual minyak goreng tak boleh pakai tu dan di-recycle balik untuk fuel, untuk penggunaan kenderaan dan lain-lain. Ya, itu untuk menjawab cara mudah lah soalan puan tadi. Ya. Sekecil-kecil yang kita tak sedar sebenarnya itu peranan kita sebenarnya dalam kita tak sedar kita nak memastikan kelestarian peradaban hijau tu kan Datuk. Ini satu ilmu yang menarik lah bila Datuk ceritakan yang perkara ataupun situasi yang dekat dengan kehidupan harian kita sebenarnya. Datuk, kalau saya boleh ni lah ambil ruangan sekejap untuk bacakan ada soalan daripada kita punya kita selitkan ada soalan sikit bila daripada saudara Hilby Muhammad Noor. Senario kini kita ketandusan pemimpin yang berjiwa hijau. Bagaimana kita boleh atasi kekurangan pemimpin yang berjiwa hijau ni? Mungkin dia nak cadangan Datuk. Bagaimana nak mengatasi kita ketandusan pemimpin yang berjiwa hijau ni? Okey, saya kira
pemimpin ni bermula di rumah. Ya. Kita ini macam bunyi macam klise lah, macam selalu dengar cerita ni. Macam mana, apa maksud bermula di rumah? Dia mencontoh ibu bapa, mencontoh keluarga. Jadi termaktub dalam ciri-ciri orang yang hijau ni lah, dia tidak membazir puan. Okey. Contoh tu minyak tu kena recycle. dia buat. Tapi pasang kipas tu dan nak naik tidur, apa buat dengan kipas, dengan TV, dengan aircon? Tutup lah. Itu paling mudah puan. Jangan membazir. Pembazir itu adalah sahabat syaitan. Ini disebut dalam Al-Quran Karim. Right? So macam mana nak melahirkan, macam nak meramaikan pemimpin yang berjiwa hijau. Bagus. Perkataan jiwa tu satu perkataan kunci yang sangat penting. Dia bermula dari dalam puan. Kita mesti sedar, kita mesti yakin, ya Allah, bumi ni sekarang ni terancam. Kita mesti lakukan sesuatu. Okay, next thing. Saya nak salahkan semua orang. Semua orang punya salah ni. Salah sana, salah sini kan. Dasar sana salah, dasar sini salah. Right? Tak, itu satu hal lah. Ya. Tetapi apa peranan kita? Bermula dengan kemudian didikan di sekolah-sekolah, di tadika. The practices. Ya. Kemudian masuk alam sekolah. Dulu-dulu, 30 tahunan dulu, kita ada sebut benda ni masuk dalam kurikulum di sekolah. Biasalah kalau ada apa-apa benda penting mesti masuk kurikulum. Tapi saya rasa kita bercakap juga tentang merentas, prinsip merentas kurikulum. Boleh cakap pasal alam sekitar ini dalam semua subjek, berbagai-bagai subjek. Dalam matematik boleh, dalam sains apatah lagi. Okay, ya? Kemudian jadi dia dah ada perkara-perkara tentang masalah alam sekitar ni. Firstly, membina jiwa yang sayang alam sekitar ni, pertama, faham tak apa masalah alam sekitar. Okay. Yang paling immediate depan kita sekarang ini climate change. Tengoklah suhu sekarang berapa kat luar. Negara tertentu dia orang boleh meninggal dunia heat wave. 48 degrees lah centigrade, macam tu kan. Lepas tu kalau itu menyebabkan bumi ni sudah panas, dan semua kita tahu kepanasan bumi ni dah melarut pula ke dalam laut. Bila air laut panas, dia musnahkan pula berbagai-bagai hidupan dalam laut. So apa yang terjejas? Makanan kita juga, kita punya kelestarian juga. Kan? Lepas tu kita membuang plastik. Cuba Google, plastics in the ocean. Plastik dalam laut, Google je, cuba tengok gambar-gambar yang keluar. Nanti kepala botol yang plastik tu melekat dekat leher turtle. Dekat leher haiwan-haiwan hidupan dalam laut. Kita menyeksa mereka. Ya? So ini bukan berlaku dalam satu dua kes-kes yang isolated, kita berlaku dengan banyak. Okey, jadi nak membina jiwa, pendedahan. Okay, kalau kurikulum tu klise, pendedahan. Sekarang semua aktif di media sosial kan? Betul? Ya, golongan tak berapa remaja kan, FaceTime dia, kita boleh calculate, kita punya handphone boleh calculate. FaceTime dia 4-5 jam satu hari dekat dia punya media sosial tu. Apatah lagi orang ramai lagi. So you can get all this information very easily. Tapi yang penting, tersentuh tak tuan dengan apa yang tuan tengok, apa yang tuan lihat itu. Ya? Yang kita tengok tu kita tersentuh tak? Dan Quran sangat beri amaran tentang perkara ni. Okay, dalam Quran Tuhan menyebut orang-orang ini bila dia tengok, hati dia tak tersentuh, mata dia bila melihat tak terasa apa-apa, telinga dia bila tak rasa apa. This kind of manusia yang macam ni, Allah kata lebih teruk daripada haiwan ternak. Okey. Seperti haiwan ternak, bahkan lebih teruk lagi. So kita tepuk dada, tanya selera. Tadi sahabat kita Hilmi ya, dia tanya benda dua ni. Jadi partly di antara caranya saya rasa ialah memahami si kita ni siapa. Kita ni manusia. Okay, manusia ni datang pada mana? Daripada rahim mak kita, daripada ayah kita. Ya. Lepas tu kita nak duduk sini nak buat apa? Kenapa kita berada di sini? Kenapa kita dilahirkan? Okay, di mana nak dapat semua cerita ni? Dalam agama kita. Right? So dah tahulah kita ni khalifah, penjaga, wakil, diberi amanah. Yang lebih hebat lagi besok akan ditanya pula. Semasa kita kat sini kita buat apa? So dia kena dua lah. Kena ada ilmu akli kita kata, ilmu sains dalam kita, tentang plastiknya, tentang pollution, tentang apa semua. Kena ada ilmu kejiwaannya. Iaitulah ilmu agama. Okay, tauhid tu sangat-sangat penting. Jadi ini semua ada kan dalam sistem persekolahan kita. Jadi mungkin yang kita nak highlight di sini ialah penekanan, emphasis.
Bila puan mengajar, bila saya bercakap macam ni, kita we must speak with keyakinan. Kita sendiri kena yakin. Yakin apa benda tu benar-benar, dan nak tahu benda ni benar ke tak, pergi je lah kat luar tu, cuba expose kulit kita dekat matahari. Kalau kita expose dekat matahari yang terik sangat ni, kita boleh dapat skin cancer dan berbagai-bagai. Itulah buktinya bahawa apa yang kita cakap ni betul sebenarnya. Dan pencemaran yang berlaku, peningkatan suhu, apa semua ni, itulah bukti-buktinya. So balik kepada soalan, macam nak bina jiwa tu, alami sendiri masalah tu. Alami sendiri masalah itu. Sedari sendiri kita ni siapa. Are you convinced or not there's a problem there? Awak yakin tak? Awak faham tak ada masalah tu? Ada. Okey, kemudian fahamkan kat mana nak cari penyelesaiannya. Penyelesaiannya ada di klinik kita juga. Bahkan banyak pada penyelesaian ini, sekarang ni orang gunakan satu frasa, teknologi hijau. Okey. Nak kan? Ya. So kita sekarang ni kena tingkatkan kemahiran kita, kebolehan kita, kapasiti kita untuk membina teknologi hijau. Apa contohnya ya? Dari segi tenaga. Sekarang ni kenapa bertambah panas dunia ni? Sebab kita banyak sangat guna minyak dalam tanah, batu arang, pembakaran tu banyak sangat. Jadi apa punca tenaga alternatif? Ada tak? Ada. Ada radioaktif, ada angin, ada solar. Pernah dengar solar panel kan? Solar panel. Kita letak panel-panel atas bumbung, dia akan tangkap cahaya matahari. Ada. Gantikan dia dan tukarkan tenaga matahari itu menjadi tenaga elektrik. Okey. Itu kan dah peluang ekonomi kat situ. So apa pun dalam perkiraan kita ini, kita akan mengambil kira isu ekonomi, isu sosial, ya, isu keselesaan dalaman dan luaran. Okay. So back to the question, macam mana nak ramaikan? Banyakkan lagi kita punya komunikasi kita, pendedahan kita. Radio-radio station kita, TV-TV station kita, tunjuklah macam-macam. Sekarang ni pun ada dokumentari tu, tapi daripada negara luar dalam bahasa asing dan tak ada kaitkan dengan kita. Sebenarnya ada. Ya, sebanyak lagi kalau ada masa kita nak sentuhlah apa NGO yang ada kat Malaysia, siapa kumpulan belia yang aktif tentang benda ni, ada. Cuma some of us mungkin di antara kita tak berapa familiar lah, tak berapa biasa dengan kewujudan mereka ni. Jadi dengan bantuan institut seperti Puan Mulyana, ya, seperti Aileen, you can do more of this. Dan yakinlah bukan kerja kita nanti nak tahu masalah, tak. Kita juga dalam kita membincangkan itu ada peluang-peluang ekonomi yang baru. Peluang-peluang buat bisnes yang baru, tetapi yang hijau. Ya, kenapa hijau? Sebab kita nak teruskan keselesaan kita ni untuk anak kita, untuk cucu kita dan generasi akan datang. Itu yang dikatakan Datuk tamadun kita daripada awal sampai Betul. hari ini kan. Betul. Sekarang ni tamadun kita sangat tidak lestari. Cara kita mentadbir urus kehidupan dan bumi dan sumber-sumber yang ada kalau kita tak, that's why kita pernah dengar kan protokol antarabangsa mengenai perjanjian antarabangsa. Tadi ada sebut apa tu, Islamic Declaration for Climate Change, ada deklarasi tu, deklarasi ni, ada perjumpaan di Rio, ada perjumpaan di United Nations tentang alam sekitar. Tapi banyak percakapan, tapi dia punya pengamalan tu macam mana? Kerajaan kita ada satu daripada negara 100 berapa sejumlah negara di dunia ini yang mematuhi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Di situ banyak dibuat perjanjian-perjanjian. Okay? So kita ratify protokol-protokol ni. Kemudian kita bawa balik. Kita pun dalam negara macam-macam dasar ada, macam-macam akta ada. Betul. Tetapi siapa nak mengamalkannya, Puan? Siapa yang nak pastikan tak ada orang bawa keluar haiwan terancam secara illegal daripada hutan-hutan. Sekarang kita dah ada isu kepupusan. Kita ada isu kepupusan untuk spesies-spesies tertentu. Jadi Malaysia bayangkan merupakan, dia panggil mega diversity country. Di antara hutan-hutan yang paling tua di dunia wujud di Malaysia. Jadi bila kita memanglah nak kena tebang hutan tu, tapi ada tak cara yang lestari? Ada tak cara yang hijau? Ada. Itu yang kita kena belajar. Jadi kita sudah ada syarikat-syarikat yang kerjanya untuk itu je. Oh, I see. Dia boleh bagi consultation macam mana? Panggil dia dan kat bidang tanah ni kami nak buat bangunan sekian-sekian. Boleh tak hutan yang sekarang ada ni
kita manage penerbangan pokok-pokoknya dengan cara yang tidak memusnahkan. Okey. Dengan cara yang tidak mendatangkan akibat-akibat macam banjir. Kesan lain lah yang akan timbul kan Datuk? Betul. Ha. Jadi ya panjang benarlah jawapan kepada soalan Cik Ilmi itu, tetapi nak beri gambaran lah. Macam mana nak bangkitkan jiwa tu dengan pendedahan, dengan kefahaman. Betul. Ya, Jadi maksud kata nak menjawab tu Datuk, dia balik pada diri kita sendirilah. Sebab betul. kita pun pemimpin, kita sendiri kita adalah pemimpin. So balik pada kesedaran kita dan pendedahan yang kita diberikan dalam menjiwai peradaban hijau itu sendiri. Ya, betul. Okey, Datuk, ada lagi satu soalan ni yang saya tengok daripada kita punya penonton ni, daripada Nul Al-Kauthar. Negara Jepun terkenal dengan kebersihan, sedangkan mereka itu kebanyakannya bukan Muslim. Tetapi banyak negara Islam termasuk Malaysia yang ada banyak tempat yang kotor, terutamanya di tempat-tempat awam. Kita boleh lihat di stesen pengangkutan awam, tandas awam, tempat rekreasi dan bahkan di masjid. So kenapa perkara ini terjadi, Datuk? Pandanganlah, mungkin ni minta pandangan Datuk sendiri. Yelah, kita pun tak nak lah kata orang berbunyi macam kita lah baik sangat kan. Kita lah yang pandai jaga kebersihan. Faham? Maknanya apa yang saudari Nur sebut tu kita pun boleh simpatilah. Saya rasa setiap kita ni pernah singgah di mana-mana tempat ibadat dan kita lihat macam mana tanda-tandasnya contohnya kan. Jadi soalan ni saya rasa ditanya saban tahun, saban hari ya. Jadi jawapan ringkasnya saya kira kita seolah-olah yakin bahawa kebersihan itu sebahagian daripada agama kita, budaya kita kan. Kita yakin. Kita percayalah. Tapi kita mengimani perkara itu. Kita percaya. Tapi kita buat tak? Itu sebab bagi umat Islam sekurang-kurangnya kita ada konsep iman, percaya. Kita ada konsep amal, betul tak? Amal, buat. Buat tak ke tak buat? Lepas tu kita juga ada isu ilmu lah. Do you know what to do? Do you know how to do? Okay, kalau kita ada masjid, kita ada tanda. So, macam mana nak bersih tu? Mesti ada sistem. Siapa nak bersihkan? Contohnya mungkin dia kotor tu sebab banyak orang mengguna je, yang membersihnya tak ada. Jadi tu masalah tu nak balik kepada siapa tu? Jatah kuasa masjid ke? Nanti marah pula orang masjid di kalangan kita ni kan. Jadi maknanya itu kata tamadun. Itu katakan tamadun. Tamadun maknanya bila ada tamadun, ada nilai-nilai yang tinggi yang diamalkan. Jadi tadi kan kita tahulah, tadi kita dah sebut atas tadi di awal tadi kan, ada kata tamadun kita ni hijau. Jadi hijau ni merangkumi isu kebersihan. Dan Allah suka orang yang bersih. Dalam Islam ada hadis ayat Quran yang menekankan kebersihan ini. Sangat-sangat. Kenapa kita buat ablution? Kenapa kita berwuduk sebelum sembahyang? Sebab Allah suka bersih. Dan bersih luar tu menandakan bersih dalam. So adakah mungkin dalam kita tak cukup bersih? Jadi kita bukan nak bunyi sombong. Nanti orang kata pula kita macamlah kita ni bersih sangat. But that's besides the point. Kenapa kita mesti cakap macam tu? Kalau ada orang ingatkan, kenapa kita mesti poh-pohkan orang tu? Faham tak maksud saya? Faham. Kenapa kita attack each other dekat media sosial? Kalau kita tak ada apa benda baik nak cakap, kita jangan cakap. Ini semua practices amalan-amalan tamadun yang hijau. Jangan kata tamadun hijau ni tentang alam, tentang sungai, tentang pokok saja. Dia bermula daripada dalam macam Puan Mulia nak cakap tadi. So Cik Nur, saudari Nur, kenapa? Sebab Jepun walaupun dia tidak Islam tapi amalan itu. Begitu juga negara yang lain seperti Sweden, dia tak kata dia Islam ke apa, tetapi undang-undang dia sangat ketat. Orang tak berani nak langgar undang-undang. Kita ada tengok video-video kan. Satu kereta tu, orang dalam kereta tu buang sampah. Kemudian ada orang berhentikan kereta tu, orang baling balik sampah tu dalam kereta orang yang baling sampah. Betul, ada. They will dare to do that. Dan orang yang menerima pengajaran tu, dia akan terima pengajaran tu. Kita kat Malaysia macam tu tak agak-agak. Jadi tepuk dada jangan selera. Macam inilah. This is why isu kepimpinan come back into the picture. Maknanya, di sinilah kita memimpin. Memimpin orang yang dicontohi. Kita buat dulu. Kita ada dakwah bilhal. Buat dulu, buat. Ini semua dakwah. Ini sebahagian pada dakwah. Suruh orang bersih, suruh orang bertanggungjawab. Jadi kita jangan sempitkan makna agama kita lah. So Cik Nur, kita semua yang bercakap ni, many of us yang bercakap ni orang Islam. Kita dulu tunjukkan kebersihan.
Tak apalah, kita jangan okey, kita dah cakap dah kenapa negara Islam sendiri yang tak berapa bersih. We do the difference lah. Boleh tak kita ambil cabaran tu, kita buktikan. Alah, saya seorang yang buat, orang lain tak nak ikut. Tak apa. Tak apa, paling tidak dicatatkan kita sudah berusaha. Sebab dalam Islam ni yang cantiknya, setiap kita ni dipertanggungjawabkan. Setiap kita dipertanggungjawabkan. Selagi dia ada akal apa semua kan, dia akan dipertanggungjawab. So, Puan Mulia buat apa? Puan Mulyana buat apa? Cik Nur buat apa? Let's start from there. Dan kalau kita betul-betul serius, orang lain akan ikutlah. Ya, jadi itu ciri pemimpin, kena berani. Kena berani terus ke depan. Walaupun ditohmah, walaupun tidak dihargai. Sebab di sini pentingnya agama. Kita we do the right thing, kita melakukan perkara yang benar, bukan kerana manusia semata-mata. Kerana Allah dulu. Sebab Allah itu bersih, Allah itu cantik. Tengok dekat Google 99 nama Allah. Ya. Allah yang pengasih, yang bersih, yang alim, yang segala-gala, ya, yang latif, yang cantik, yang jamal. Jom, itulah di antara perkara-perkara saya rasa kita terlepas pandang lah. Kita belajar agama kat sekolah. Tapi dalam kelas tu mungkin cikgu sibuk mengajar teorinya, tapi praktikalnya so kita kena encourage each other, ya. Tetapi alhamdulillah di negara kita sangat saya rasa semua komuniti di Malaysia ni kebanyakannya beragama. Saya rasa 90% lebih di Malaysia ni ada kepercayaan agama dia yang mendidik dia jadi manusia yang baik. Jadi kita bermula di situ, Puan, ya. Okey. Itulah Datuk, jadi macam kalau kita nak melihat, nak mengaitkan dengan kita punya agama kan, dalam Al-Quran sendiri kan Datuk, dalam saya kongsikan macam dalam surah An-Nur ayat 41, Ar-Rum ayat 41 tu yang mengatakan telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia itu sendiri. Kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian daripada perbuatan-perbuatan buruk mereka yang telah mereka lakukan supaya mereka kembali insaf. Jadi bila tengok keadaan sekarang ni Datuk, kita ni berhadapan dengan daripada bulan tahun lepas, bulan Mac lagi kita berhadapan dengan situasi pandemik ni. Jadi adakah Datuk, pandangan Datuk, adakah keadaan ini, situasi pandemik ini boleh dikaitkan, ada kaitan dengan konsep peradaban hijau kita sekarang ni? Ya, dengan rendah hatilah Puan, dan dengan sangat berhati-hati kita perkatakan perkara ini bukan datang pada mulut kita, datang daripada kajian-kajian. Ya. Jawapan mudah kepada apa yang Puan tanya itu, ya, ada. Okey. Pandemik ini disebabkan oleh satu virus yang dinamakan COVID-19. Dipendekkan cerita, asal-usul virus ini daripada haiwan. Okey, dan haiwan memang host kepada berbagai-bagai virus secara tabiinya. Virus ni benda sangat-sangat halus, kecil lagi pada bakteria. Boleh Google lah. Kenapa kita ada semua kita kata bila saya cakap Google tu, nanti orang mengata pula sikit-sikit berguru kat Google. Tak, maksud saya you can find out very easily. Kan kita macam-macam kita boleh belajar secara online ni, boleh, ya. Maknanya sedikit ilmu tu tak susah sangat. So bila kita tebang hutan yang merupakan tempat habitat haiwan-haiwan liar ni yang asal, kita buat mereka berkeliaran. Kita buat mereka terpaksa berinteraksi dengan manusia. Salah satu contoh ialah virus HIV. Pernah dengar? Virus HIV ni, ya, buku kajiannya berasal daripada sejenis kera lah atau monyet di Afrika. Dan virus ini dekat monyet tu, dekat kera tu. Jadi bila pemburu ada encounter dengan, ada pertemuan bekas dia memburu dalam hutan apa semua tu, dia darah kera tu, daripada darah kera tu dia pergi berjangkit dekat manusia. Sampai sekarang tak ada vaksin HIV. Okey, jadi artinya tak usah memburu kera, tak, bukan itu maksudnya. Maksudnya dalam kita menghancurkan, meniadakan, kita be careful dengan perkataan-perkataan yang kita gunalah. Kan, kita kadang guna perkataan yang buat orang macam peras sikit kan, macamlah kita baik sangat, tak. Dalam keadaan kita tak perasan, bila kita meniadakan kita kata habitat-habitat yang asli kepada haiwan-haiwan liar tertentu, okay, kita membolehkan virus itu bertukar host. Dia terpaksa pergi ke host lain sebab virus dia perlu host, dia perlu tempat ataupun organisma lain tempat dia boleh duduk dan menumpang hidup. Dia tak boleh hidup dengan sendiri dia.
Okay, so di situlah tercetusnya kalau kita lihat balik apa yang berlaku kepada virus-virus. Yang COVID ni orang masih lagi mengkaji, tapi ada satu teori yang mengatakan dia datang daripada haiwan-haiwan tertentu. Ya, di sini yang pentingnya bukan teori itu, bukan siapa dekat negara mana, bukan itu, bukan tu. Prinsipnya ialah jika kita musnahkan alam sekitar, okay, dengan kita tidak mengambil kira kesannya nanti akan datang balik kat kita. So pandemik ini kita pun mendapat laporan kan, semenjak pandemik alam sekitar bertambah bersih, betul ke tak betul? Udara bertambah bersih kan, dan lain-lain. Tapi orang kata pula ekonomi merudum. Jadi kita nak cakap sini kena berhati-hati. Ada tak kesan dengan pandemik? Ada. Maknanya kaitannya antara pandemik dengan kemusnahan alam sekitar itulah kehilangan habitat, tempat tinggal asal virus ini, iaitulah haiwan-haiwan liar tertentu. Dekat kucing ada virus, dekat ayam ada virus, dekat itik ada virus, dekat unta ada virus. Dah dengar kan? Pernah dengar avian flu, H1N1? H1N1 pernah dengar, Datuk. Itulah. Maknanya dalam kita menguruskan kehidupan kita, dalam kita menggunakan haiwan-haiwan sama ada dia jinak atau tidak, dia ada prinsip-prinsip tertentu yang perlu kita turuti, yang memastikan kita tidak melampaui batas tertentu. Ya, so adakah pandemik ini berkaitan? Ada berkaitan lah ya. Tetapi kita nak huraikan kalau pandemik yang sekarang ini COVID-19 ini kajian masih sedang dibuat. Tapi kajian-kajian yang lalu tentang virus-virus yang lain sudah dibuat. Pernah dengar Spanish flu? Lebih kurang 100 tahun yang lalu ya, berjuta juga manusia meninggal mengikut laporannya. Dan dia virus itu dibawa oleh itik katanya. Satu jenis itik. Satu jenis burung lah. So jadi dalam dan diramalkan yang akan datang pandemik akan berlaku lagi. Sekiranya kita tidak berhati-hati dengan bagaimana kita mengawal selia urusan kita dengan haiwan-haiwan. Saya cakap secara umum je lah. Betul. Kalau siapa yang minat detail-detail dia kita boleh sambung kemudian lah ya. Tapi di sini tak molek lah kalau kita tanpa data-data yang khusus, yang rasmi, yang sah, kita nak cakap gitu saja tak boleh lah ya. Sebab dalam Islam kita pun tak boleh sewenang-wenang menyebarkan berita tanpa bukti-buktinya. Ada bukti, betul. Ya. Itulah, jadi kalau nak menjawab pada soalan tadi, adalah kaitannya kan Datuk tentang pandemik yang berlaku sekarang dengan peradaban hijau. Jadi itulah yang kita nak mewar-warkan kepada, kita nak memberi, kalau kata tadi, pendedahan dan kesedaran. So pendedahan inilah yang sebenarnya kita nak berikan kepada golongan belia kita sekarang. So bagaimana Datuk, pandangan Datuk, peranan belia kita pula dalam membina peradaban hijau ini? Okey, saya rasa mereka boleh melakukan berbagai perkara. Seperti yang kita cakap tadi, belia adalah di universiti-universiti. Okey. Paling mudah. Belia adalah sebelum tu di sekolah-sekolah. Belia adalah di dalam persatuan-persatuan. Belia macam Puan Mulyana pasti belia lagi. Di dalam perkhidmatan-perkhidmatan. Right? Belia adalah orang awam. Belia adalah pengguna. Belia pengguna, pembeli barang-barangan. So dalam setiap instance tu, dalam setiap kategori itu, ada perkara-perkara yang boleh masing-masing laksanakan. Okay, ada orang minat NGO. Okay, kita boleh sebut beberapa NGO di Malaysia. Ya. Contohnya kita ada Persatuan Pencinta Alam Sekitar. Kita pernah dengar lah. Kita ada persatuan yang diberi nama KAWA. Kemudian kita ada persatuan beri nama Kami, ada persatuan yang diberi nama GRAS, dalam bahasa Inggeris GRASS, kita ada PEKA, PEKA. Walaupun tidak dalam kategori presiden dan naib presiden dia, dalam kategori exco dia, kita tengok dia semua belia. Okey. Ya, jadi majoriti yang ada kat situ golongan belia lah. Memang golongan belia. Dan kita kalau tengok beberapa akhbar tempatan, saya tak berapa ingat which one, tapi
setiap minggu memang ada artikel-artikel tentang alam sekitar yang membabitkan belia-belia. Okey. Contohnya, mereka dibawa melawat ke hutan. Kalau kita di Kuala Lumpur ni, yang paling dekat kita boleh pergi ke Kuala Selangor. Kita ada kawasan paya di situ. Tahu tak kita bahawa kawasan paya itu adalah tempat singgahan burung-burung yang bermigrasi setiap tahun. Daripada mana-mana lah tu. Daripada Rusia, daripada negara yang mengalami musim sejuk, daripada Okey. Rusia, daripada negara-negara yang mengalami musim sejuk, mereka akan datang dalam bulan-bulan September, Oktober, November, Disember, Januari. Mereka akan datang ke kawasan situ dan mereka akan membiak di situ. Dekat kawasan paya tu. Dan mereka yang mencintai burung, yang menggemari burung, mereka akan pergi situ, akan ada tempat-tempat yang dikhaskan untuk mereka meneropong bird watching. Menengok burung-burung ni ya. Jadi maknanya dari sudut makhluk yang bukan manusia, Malaysia ni satu international hub bagi mereka kan. Tapi kita hormat tak dekat haiwan-haiwan ni? So dalam Quran disebut semua yang dicipta oleh Allah ni ialah yang hidup ni, haiwan-haiwan. Mereka seperti bermasyarakat macam kita juga. Mereka bertasbih kepada pencipta pagi dan petang dengan cara mereka sendiri. Dan dia diciptakan ada sebab-sebab dia, ada guna dia. Cuma kita tak kenal dia dan kita tak hormat dia. Dan kita fikir bumi ni untuk kita sahaja. So kalau pergi balik dekat peranan belia tu, I think semua belia yang terlibat ni, Persatuan Pencinta Alam apa semua, mereka ada ilmu ni lah. They have a great respect and love for nature. Mereka sangat sayang kepada alam sekitar. Nah, ini satu ciri tamadun hijau. Yang sayang kepada alam sekitar, yang ingin melestarikan alam sekitar sebab dia tahu kalau alam sekitar itu musnah, seperti yang Puan baca tadi surah Ar-Rum, maka siapa akan musnah? Kita akan musnah. Jadi sekarang ni kita rasa sakit tak? Sakit lah, inconvenient lah. Salah satunya kesan pandemik semua ni kan. Right? Jadi untuk apa Tuhan rasakan semua ni? Supaya kita kembali insaf. Kembali insaf dan bertaubat artinya pergi balik kepada yang sepatutnya. Ya, betul. So siapa nak menjadi pembawa, drivers for all this change, ya, adalah golongan yang tak berapa remaja, tetapi yang penting sekali golongan remaja tu antara 15 hingga 30 tahun. Kalau sebelum ini akta belia mengatakan belia adalah 15 hingga 40 tahun. Sama je lah tu, lebih kurang lah. Tak kira lah kita belia ke tak, tetapi khususnya belia. Dan kalau kita tengok daftar populasi negara kita, ramai golongan belia kan. Jadi di tangan belia lah untuk kita memastikan kelestarian ini berlaku, pengamalan yang amalan-amalan hijau itu dilaksanakan, respect for nature, menghormati alam sekitar itu perlu ada. Ada belia-belia ni dan itulah puncanya. Kalau tak ada respect, tak ada cinta, sayang, dan kesedaran bahawa kita penjaga kepada mereka, maka mungkin masa depan kita tak berapa nak hijau, tak berapa nak lestari. Kita kadang dikejutkan dengan peristiwa di mana orang baling kucing dalam washing machine, ingat tak? Macam mana tu? Maknanya dari segi sosialnya, dari segi etikanya, dari sudut kita dengan manusia pun kita dah hilang etika, kita dah hilang kasih sayang. Dan kita kena kaji juga kenapa lahir orang macam ni. Adakah dalam keluarga dia banyak violence, dalam keluarga dia banyak abuse, tak ada kasih sayang? Kita jangan abaikan benda ni sebab kita mesti sihat dari segi fizikal, rohani, jasmani, sosial kan, emosi. Boleh tak orang kena dera secara emosi? Dia semua berkait-kait Puan Mulyana. Dia cakap hijau ni, macam kita katalah, it's not just about our physical environment, it's our internal environment. Jiwa kita tu, kenapa dia hati yang keras? Sekali lagi, jawapan kepada hati keras, macam nak jawab, macam nak mengubah hati keras, ada dalam agama, ada dalam agama kita. Pada ajaran agama kita lah. Betul. So sekali lagi saya rasa kalau nak pergi ke butir-butir, siapakah NGO belia ni, siapakah pemimpin belia ni, kita boleh sebut nama. Nanti kan nama yang tak tersebut. Kita cakap pula. Ya. Tetapi yang penting di sini Puan ialah golongan saintis muda. Sebab ilmu tu ada kat dia. Kan? Dia mesti kongsi, dia mesti turun pandang. Especially macam kita adalah penyandang kerusi perubahan cuaca di
di UKM. Di situ ada Okey. segolongan saintis yang membuat macam-macam kajian. So mereka mesti turun padang dan tabligkan sampaikan ilmu tu kepada masyarakat. So kita di IKIM, kita di sini ada researchnya, kita ada broadcastingnya, ada radionya. Jadi kita tabligkan melalui platform-platform yang kita ada lah. Menumpang puan punya program, kita punya webinar kita sikit-sikit, lepas tu kita ada kursus kita ada buku-buku kita menulis di akhbar. So semua kita ada peranan tu. Okey. Tetapi saya rasa belia lah yang paling perlu sangat melihat, sebab apa? Belia tu juga adalah kumpulan yang memerlukan idealisme dalam hidup. Betul tak? Betul. What do I do with my life? Saya sebenarnya dipandu oleh apa dalam hidup saya? Cita-cita saya nak capai apa? So saya kira bercita-citalah untuk bantu alam ini. Kita ada pengajaran dalam Islam, walaupun esok nak kiamat, hari ini kita boleh tanam sebutir biji, tanamlah. Dah tahu dah besok nak kiamat, tapi hari ini ada sebutir biji kita boleh tanam. Artinya Allah kata kita tak boleh give up. Dah terlambat dah, ni climate change ni dah teruk dah, tak boleh buat apa dah. Kita tak boleh. Kita dihalang, ya tak apa, kita dicegah, kita ditegah oleh agama kita untuk melakukan itu. Dan insya-Allah bila kita bersatu padu dalam surah As-Saff, jika kita saling bantu membantu, Allah akan beri lagi taufik dan hidayah dan menyukai apa yang kita lakukan, dan kita akan dapat lagi kreativiti untuk mengatasi, ya. Jadi Datuk, betul kalau daripada awal tadi Datuk terangkan tentang kita punya tajuk kita pada hari ini, apa yang saya boleh kaitkan adalah poin yang saya dapat adalah semuanya bermula daripada kesedaran kita sendiri nak memainkan peranan dalam melestarikan Parlimen Hijau ni. Jadi sebelum kita ada satu lagi soalan Datuk, saya tengok dekat sini yang mungkin Datuk boleh jawab. Assalamualaikum Datuk, daripada Zulkarnain Yasin. Apakah dasar-dasar baharu yang diperkenalkan oleh kerajaan dalam membina peradaban hijau ini? Sebenarnya saya pun ada buat sedikit kajian. Sebenarnya kita ada KASA, Kementerian Alam Sekitar dan Air. Ya, cuba tinjau, cuba intai mereka, website mereka dan berbagai. Dan kita juga ada pusat teknologi hijau negara. Dari segi dasar memang berbagai-bagai dasar yang menjurus kepada tenaga, menjurus kepada mengatasi pencemaran, menjurus kepada protecting biodiversity, semuanya ada. Tapi bab kata tadi, masih dari peringkat banyaknya atas kertas dalam bentuk teori, yang pelaksananya siapa? Kita semualah. Kita semualah. Kalau ada sesiapa di kalangan kawan-kawan kita yang 300 orang petani yang berminat apa-apalah, katakanlah mereka bekerja di laut, tentera laut katakan. Macam mana saya dalam tentera laut ni boleh membantu proses kehijauan? Okey. Mungkin dari sudut susun atur kerja tu boleh kita lihat di mana. Kita nak jimat tenaga ke, kita nak memastikan apa yang kita laksanakan itu tidak memudaratkan air laut itu sendiri ke. Okay. Jadi tadi soalannya apa? Soalannya adalah macam mana? Adakah dasar-dasar yang ada dalam melestarikan peradaban hijau? Dasar-dasar kerajaan sendirilah Datuk maksudnya. Dasar dan nak kata satu dasar melestarikan negara. Mungkin dia tak sebut macam tu, tapi kita ada apa yang dipanggilkan Matlamat Pembangunan Lestari, SDG, Sustainable Development Goal. Sustainable Development Goal, kelestarian yang memang menjadi prinsip asas, saya rasa kementerian yang berkaitan dengan sumber alam, kementerian yang berkaitan dengan sains dan teknologi, kesihatan dan alam sekitar. SDG Goals. SDG Goals ni dia maknanya di seluruh dunia sudah dipahami bahawa kalau kita nak membangunkan negara dan tamadun, kita tak boleh lari daripada beberapa prinsip. Ya, dan prinsip-prinsip ini ada 17. Again, ini tidak susah kita nak access lah, kita nak dapatkan. Dia bermula dengan mensifarkan kemiskinan. Kemudian sifarkan kelaparan. Kemudian tingkatkan kesihatan, kesejahteraan. Kemudian pastikan ada pendidikan yang berkualiti. Kemudian pastikan ada keseksama gender. Dia banyaklah. Kemudian ada inovasi industri dan infrastruktur.
Kemudian ada konsumsi dan produksi yang bertanggungjawab. Kemudian ada mengatasi perubahan iklim. Kemudian ada memastikan kehidupan dalam air banyak. Saya tak baca semua tu, tetapi kalau kita go through semua ni, itulah asas kelestarian. Dan banyak dasar-dasar dalam negara memastikan perkara-perkara kita sebut ni. Okey, dan akhir sekali kita nak kata bila kita lihat dalam agama Islam, kita ada prinsip maqasid syariah. Objektif syariah itu, ya, hukum hakam yang kita ikuti ni, kan, cara-cara keagamaan kita ikuti, dia nak bawa kepada apa? Pemeliharaan agama, akal, keturunan, kemudian agama, akal, keturunan, harta benda dan intelek. Ya, dan intelek kita. So, maknanya 5 perkara ini adalah matlamat Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita mengikut cara yang dianjurkan dalam agama, dalam Quran dan hadis tu. So, mungkin ada orang kata, maknanya kita menyokonglah yang datang pada luar ni sebab ada segelintir yang memikirkan kenapa kita kena patuh pada WHO, pada United Nations, ya. Tak, bukan itu point dia. Point dia kita tengok apa yang sistem yang kita ada. Sistem indigenous yang kita ada. Kemudian kita lihat di luar ada tak sistem lain yang macam berharmoni, yang tidak bertentangan dengan sistem kita. Kan? So di antaranya SDG goals. SDG goals ni ialah kaedah ataupun satu gagasan yang Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kongsikan di seluruh dunia, dan Malaysia di antara negara yang ratify, yang bersetuju dengan perkara ini. Jadi soalannya, ada tak kita dasar kelestarian? Ada, tapi kalau dengan satu label dasar kelestarian tu mungkin belum ada lah. Tetapi kita ada banyak dasar biodiversity, kita ada dasar dasar yang berkaitan dengan perubahan iklim ini. Memang kita ada. Terlalu banyak. Jadi kita jemputlah sahabat kita yang bertanya, semua sahabat kita yang bertanya ni, jadilah peneraju kepada idea tamadun hijau ni, ya. Cuba tengok dalam skop kerja masing-masing mana boleh kita masukkan. Dan menghijaukan alam ini dia boleh berlaku di beberapa peringkat dengan cara yang mudah, bentuk amalan saja, dengan cara pemikiran, dalam bentuk NGO dan bentuk pentablighan, kita pergi keluar dan bercakap. Dan semua yang kita laksanakan ini sebenarnya kita menurut ataupun akhir sekali apa yang berlaku ialah kita memenuhi tuntutan agama ataupun matlamat agama kita ialah pemeliharaan agama, akal, keturunan, kita punya apa tadi, harta benda, ya, dan nyawa. See, sekarang ni bila tak hijau, nyawa dah terancam. Bila tak hijau, keturunan terancam. Mana ada keturunan lagi bila terlalu panas, ya. Bila masuk virus apa semua, mungkin kita punya sistem dalaman dah rosak dan lain-lainnya. Dan pemeliharaan akal, bila berlaku pandemik apa semua ni, kita tak boleh pergi sekolah, sistem pendidikan kita terganggu. Faham tak maksud saya? Ini semua senario yang ekstrim lah. Okay. Dan lain-lain. Jadi maknanya apa yang kita kena laku ni proses kehijauan dan kalau boleh diizinkanlah, kalau kita lihat dalam zaman keemasan Islam, the golden age of Islam, sejurus lepas Rasulullah SAW wafat, Islam ni tersebar, dan 100-200 tahun selepas itu tamadun Islam ini begitu memuncak di Andalus, di negara seperti Spanyol yang kita lihat hari ini, ya. Golden, sampaikan barat panggil kita golden age of Islam. Kat situlah sains, teknologi, humanity semuanya begitu subur, dan ketika itu sains dan teknologi Islam sangat maju, yang termaju di dunia. Orang barat belajar pada orang Islam, dan sistem kehidupan tamadun yang ada ketika itu sangat hijau. So boleh tak kita access maklumat tentang tamadun ini? Sangat-sangat boleh. Ada literaturenya, ada bahan-bahannya. Dan ini juga ada kawan-kawan di KIM dan tempat-tempat lain yang menyelidiki perkara ini. Dan kita ada kawan-kawan di universiti tempatan, bahagian agama juga, yang melihat bagaimana teknologi hijau ini sebenarnya sangat berharmoni
sangat berkomplementari dengan tuntutan agama sendiri. Okey. Ya. Menarik ya Datuk. Maksud kata InsyaAllah. kalau nak bercerita tentang topik kita ni berkaitan dengan apa kita punya nilai dan agama kita sendiri sangat berkait rapat nak diceritakan tentang peradaban hijau. Satu orang cakap saya sendiri pun sebenarnya banyak benda yang dalam tak sedar dalam kehidupan seharian kita ni, kita tak sedar yang kita ni dah dalam usaha untuk melestarikan peradaban hijau kita. Jadi itu yang Datuk highlight tadi tu adalah kesedaran dan pendekatan pendedahan yang ada pada diri kita sendiri untuk memainkan peranan dalam peradaban hijau. Jadi kalau kita tengok Datuk, kita dah hampir sejam bersiaran ni, bersiaran bersama dengan penonton kita. Terima kasihlah mungkin saya ucapkan kepada Datuk yang terakhir daripada Datuk sendiri untuk mungkin membuat kesimpulan secara keseluruhan yang jelas pada kita bagaimana peranan pemimpin itu sendiri dalam membina peradaban hijau. Silakan Datuk. Terima kasih Puan. Pertama sekali, apa yang kita nak perlu lakukan adalah sesuatu yang perlu kita sendiri perlu lestarikan. Tak boleh hari ni kita buat sesuatu, lepas tu kita diam je, lepas tu bulan depan kita start. Tak. Kita mesti konsisten lah, istiqamah dengan apa yang kita buat. Walaupun sedikit, tapi istiqamah. Kan? Pemimpin banyak tanggungjawab dan memang dia bertanggungjawab. Tetapi dalam dia melaksanakan semua tanggungjawabnya itu, sebenarnya ada ciri-ciri kehijauan yang dia boleh serapkan. Contohnya katakanlah kita di sebuah sekolah, kita imam ataupun di masjid, siapa ketua di masjid? Pengurusi jawatankuasa masjid itulah contoh, right? Okey, masjid ini macam mana kita nak hijaukan dia? Boleh tak kita hijaukan? Boleh. Kita pasang kepala paip yang bila dibuka air dia tak mencurah laju-laju. Okay. Tak membazir air. Right. Lepas tu kita ada sistem lampu yang tak ada orang dia padam sendiri. Right. Kemudian kita boleh pasang sistem solar atau bumbung. Dia boleh capture matahari, jadikan elektrik. Jadi kita tak membazir tenaga elektrik, dan lebihan tenaga elektrik itu kita boleh jual balik dekat TNB. Okey. Ada tak sesiapa boleh bantu situ? Boleh. Itu di peringkat mudah. Apatah lagi kalau di peringkat jabatan. Katalah dekat jabatan Puan sendiri kan. Macam mana nak jimat situ? Jimatkan kertas. Kertas ni menebang pokok banyak. So you can recycle the paper. Recycle artinya dah print satu muka, sebalik itu boleh pakai balik semula. Betul tak? Kemudian apa lagi practices dekat office? Bila balik kan komputer padam semua switch, boleh tak? Kita selalu take for granted kan, kita balik dah turn off situ tapi kita tak switch dekat tu. Jadi kalau kita guru di sekolah lagilah yang duduk depan kita hari-hari tu, anak-anak tu lagi muda, lagi jiwa dia mudah, kita nak lentur kan. You want to miss that opportunity? You don't want to miss that opportunity. Kalau tuan-tuan ada saintis, janganlah simpan ilmu tu. Okay. Kalau tuan-tuan bekerja di kita kata yang menjaga PBT apa? Local council yang menjaga bandaraya lah. Okay. Kita tanam-tanam pokok perhiasan kan? Banyak dekat Kuala Lumpur, kat Putrajaya. Kita boleh pilih yang buat landscaping, kita boleh pilih pokok-pokok yang boleh menyerap karbon dioksida daripada udara itu dengan lebih tinggi lagi. Ada ke? Ada. Ada saintis yang dah jumpa spesies apa yang serapan karbon dioksida dia. Kita tahu pokok-pokok ni dia serap karbon dioksida dan release oksigen. Jadi kenapa kita tak nak pilih spesies-spesies itu? Jadi macam mana kawan-kawan dekat Dewan Bandara itu dia tahu pokok mana? Saintis lah kena sebut. So therefore there must be a lot of knowledge sharing. Jadi kesimpulannya tadi, marilah kita rapatkan staff, tingkatkan jaringan, semua kita boleh membantu, semua kita ada idea, semua kita bidang-bidang kuasa berbeza. Yang lawyernya sila lihat kepada isu-isu perundangan dalam kita. Yang agamawannya kita selalu ada fatwa tentang berbagai-bagai benda. Boleh tak fatwa kita adakan tentang orang yang membawa keluar secara haram haiwan-haiwan yang terpelihara ni? Dosa tak tu?
Siapa nak fatwakan itu? Jadi ada tak negeri-negeri di Malaysia yang ada fatwa sedemikian? Ada, tapi tak semua negeri. Okey. Kemudian tentang pencemaran sungai, kan 2, 3, 4, 5 bulan ni sungai Kim Kim, sungai macam-macam sungai tercemar. Pun dah kena tangkap, ada lagi yang mencemarkan. Okey, itu macam mana tu kita nak overcome that one? Undang-undang, penguatkuasaan dan lain-lain. Jadi kita semua paling tak ada apa nak buat, kita bantu kasar lah. Kita jadi mata dan telinga. Lihat sekeliling kita. Kalau something berlaku, kita laporkan. Jadi macam-macam kita boleh pesan kat diri kita, tetapi sila kalau kita ada ilmunya, amalkan. Ya, kalau kita beriman, jangan cakap percaya saja, kita buat juga, kita tunjukkan. Allah akan lihat segala perkataan itu, segala perbuatan itu akan dicatat. Wallahu a'lam, puan. Okey. Okey. Itulah Datuk, akhirnya apa saya tertarik dengan wording daripada Datuk sendiri tadi mengatakan walaupun sedikit tapi istiqamah. Ya, Walaupun insya-Allah. sedikit tapi istiqamah, ada ilmu kita amalkan. So Ya. inilah ya tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita seawal tadi, apa topik kita pada hari ini, peranan pemimpin dalam membina peradaban hijau. Semua kita sebenarnya memainkan peranan. Tak kira kita siapa, tak kira kita pemimpin di mana pun tempat kita berada, kita ada peranan kita masing-masing. Even kita berada di rumah sendiri pun. Jadi Datuk, terima kasih kami daripada Terima pihak kasih AILID. kembali. Saya mewakili pihak AILID daripada kluster kepimpinan mengucapkan jutaan terima kasih kepada Datuk di atas perkongsian Sama-sama. ilmu yang cukup bermanfaat kepada kami, sesuatu ilmu yang baru InsyaAllah, untuk kita puan. bila bercakap tentang peradaban hijau dalam peranan pemimpin dalam membina peradaban hijau. InsyaAllah kami doakan moga terus dipermudahkan urusan Datuk selepas ini. Ini Sama-sama. adalah permulaan. Moga InsyaAllah. kita jumpa lagi lah Datuk. Dalam keadaan sekarang kita secara maya, mungkin di luar nanti kita akan InsyaAllah. berjumpa. Okay, terima kasih Datuk. Terima kasih kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang telah bersama dengan kami pada hari ini, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada semua yang telah bersama dengan kami. Jadi seawal tadi pastikan anda semua telah pun selesai mengisi borang pendaftaran dan telah pun selesai mengisi borang penilaian. Kerana dengan mengisi borang penilaian saja tuan-tuan dan puan-puan akan diberikan sijil. Tanpa mengisi borang penilaian, sijil akan tidak akan diberikan. Dan suka juga untuk saya maklumkan bahawa sijil penyertaan akan diberikan mengikut turutan nama tuan-tuan puan-puan yang mengisi borang penilaian ya. Okey, jadi selesai untuk program dialog kepimpinan kita pada hari ini. Suka untuk saya kongsikan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, bukan ini yang terakhir, kita ada the next lagi program siri dialog yang seterusnya pada bulan Mac nanti. Baik, sama-sama kita saksikan untuk temu janji kita pada bulan Mac untuk siri dialog yang pertama yang akan berlangsung pada seawal 3 Mac nanti. Kalau kita tengok dekat situ, itu dia tajuk dialog kepimpinan kita pada 4 Mac yang berlangsung dengan tajuk yang cukup menarik, Tai Sengit ikut atau jalan terus, bersama dengan yang berusaha Profesor Madya Hafzah bin Samad. Itu yang pertama. Dan seterusnya siri yang kedua, dialog kepimpinan dengan tajuk Kepimpinan Wanita. Itu dia, 2 wanita di situ bersama dengan panel dan juga moderator saya sendiri. Kepimpinan Wanita yang akan berlangsung pada 10 Mac pada pukul 3 petang, platform yang sama. Dan seterusnya dialog kepimpinan kita yang ketiga pula, ini dia, bersama dengan yang berbahagia Datuk Muhammad Nur Azman bin Talib yang merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan, dengan tajuk Peranan Pemimpin dalam Memupuk Amalan Hidup Sihat. Dan yang terakhir untuk bulan 3 siri dialog kepimpinan kita ialah dengan tajuk Komunikasi Berkesan dalam Kepimpinan, bersama dengan yang berusaha Tuan Haji Mat Taib bin Mat. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, 4 siri akan datang. Sila log tarikh semua untuk terus bersama dengan kami, dan jangan lupa untuk terus share dan like semua program yang kita telah langsungkan untuk kita sebarluaskan lagi ilmu-ilmu ataupun perkongsian yang dikongsikan oleh panel jemputan kita pada hari ini. Dan suka untuk saya ingatkan juga, bolehlah untuk terus like page Facebook AILID untuk tuan-tuan mudah mendapat notification program live daripada AILID sendiri. Bukan sahaja daripada kluster kepimpinan, tapi ada banyak lagi program-program secara
dalam talian yang dianjurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan, oleh AILID, Kementerian Belia dan Sukan daripada kluster-kluster lain. Itu sahaja saya merakamkan jutaan. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang terlibat. Terima kasih kepada tim teknikal yang bersama-sama dengan saya petang ini. Dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.